Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Awal Ni Pagi bersama saya, Akil Rahman. Okey, kalau sebelum ni kita dah melihat kepada sukan paramotor ni dan bagaimana orang ramai boleh mencuba sukan paramotor. Tetapi sebenarnya sukan paramotor ini bukan saja kita boleh cuba, nak naik senang saja. Naik kalau orang awam tak ada experience, tak ada apa, duduk di tandem saja. Enjoy saja the view, enjoy the experience apa semua. Tapi sebenarnya sukan paramotor ni mempunyai potensi dia bukan sekadar untuk sebagai sukan suka-suka, tapi juga boleh menjadi satu bidang kerjaya ataupun sumber pendapatan. Okey, dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai ini, saya bersama dengan Hakimi Ismail. Ya. Betul Hakimi Ismail, betul. Hakimi Ismail. Bolehlah lebih kurang ada nama sama kan? Ya. Okey, Kimi ni sebenarnya dia jurulatih ataupun instruktor untuk paragliding dan juga paramotor. Ya, betul. Kita nak cakap paramotor saja. Okey. First of all, Kimi, apa korang tanya kat belakang, apa diorang tengah buat sebenarnya ni? Okay, basically dia tengah buat kiting, kita pakai ground handling. Handling. Sebelum orang nak terbang, kita kena belajar ground handling. Itu basically basic lah. Sebelum nak terbang, Ni kira bab pertama lah, chapter pertama ni. Chapter pertama. Ground handling, dia akan belajar manage glider, make sure know how to control glider, kiri kanan, jaga pressure. So once you dah manage glider dah okay, baru kita boleh pergi next stage, pergi pada engine pula. Lepas tu baru kita pergi pada meteor, kepada teknik, more technical. Now first step, glider dulu. Apa yang diorang buat? Apa nampak macam senang pun ada kan, tapi sebenarnya apa yang cuba diorang lakukan ni? Actually, dan kenapa diorang ada waktu-waktu diorang duduk termenung, kena tunggu apa tu? Basically kita nak kiting, kita ada angin macam main layang kan. Basically ada angin, kita kite. Tak ada angin, kita lari lah kan. So diorang ni tengok tu angin, wah angin dah okey sikit, dia standby, dia inflate, dia try inflate, stabilize, control the glider, make sure they stay on the head lah. So maksudnya kena ada angin untuk belajar mengawal glider tu dulu lah. Betul. Okey, biasanya bila diorang training macam ni, tegak naik tu kan? Ya, tegak. So biasanya bila macam gini, berapa tempoh hours untuk orang yang macam nak cuba dia bayar naik saja tandem, tapi untuk orang yang macam nak, orang kata pernah ada certified jadi orang yang boleh mengawal sendiri, mengemudi sendiri paramotor tu, berapa lama sebenarnya proses itu? Apa lagi perlukan? Ini baru bab satu. Okey, macam for example macam paramotor, based on my experience lah, yang macam fast learner ni biasa 3 hari boleh terbang. 3 hari? 3 hari. Tapi kalau macam tengok dia punya progress, how fast you can learn. Kadang seminggu ada 2 bulan, ada sebulan. Tapi nak buat ground handling ni, nak manage macam member kita seorang ni kan, Fazli ni, nak boleh stay kat atas tu take quite some times lah. So biasa beginner kita akan buat macam kita panggil forward launch. Forward launch ni basically kita control, kita tolong dia control, lepas tu kita akan launchkan untuk you. Macam ni basically dia can control Yang ini bukan forward, ini reverse. Ini reverse launch. Ni kita dah expert level lah. Reverse begini, forward depan. Kenapa reverse ni kita panggil cakap apa expert level? Kenapa? Pasal kita reverse semua terbalik. Tak kiri kanan, kanan kiri. Dia punya mindset dah songsang. Bukan songsang, maksud songsang. Tak, maksudnya dia terbalik lah. Terbalik. Macam mirror, macam cermin. Mirror. Songsang. Salah cakap. Okey, tak apa. Itu fasa dia, tempoh-tempoh belajar. Kemudian lepas ground mastering ni, barulah kita belajar ke machine handling. Machine handling. Okay, machine ni apa je kita nak kena belajar macam ni? Actually machine ni basically simple as throttle. Control throttle. The more push throttle, RPM lagi laju, kita pandang lagi laju, that's all. Dia bagi thrust power lah, macam tekan minyak kereta lah. It's all about thrust, that's it. Nothing else. Thrust. Yang buat kita terbang adalah glider. Itu kita punya lift, itu kita punya glider, itu kita punya lift from there. This one just for thrust. Tak ada thrust, tak dapat lift. Ini untuk airborne, permulaan nak take off. Yes, dah airborne. Dah terbang, macam flying ni. Actually, most of flying aviation, tak kisahlah apa pun, yang critical take off landing. So macam dah terbang senang kan. Kita tarik mana, pusing kiri kanan pun nak langgar apa. Semua udara kan, kosong kan. So itulah. Nak take off is critical. That's why kenapa kita buat ground handling lama-lama is for taking off.
Okey. So make sure take off is safe take off, clean take off. Bila kita take off clean, safe, kita terbang pun kita rasa macam aman. Tak adalah macam berdebar-debar, rasa panik. Sebab kita kenal kita Kenal. punya apa ni? Apa nama dia ni? Payung ni, glider dia. Kita kena master lah, kena faham glider tu. Maksudnya faham glider ni dulu, lepas tu barulah masuk ke mesin ni. Engine tu. Lepas tu combine ya. Combine. Both combination membolehkan kita terbang menikmati pemandangan di udara. Okey. Itu satu untuk orang belajar untuk operate sendiri. Tapi daripada segi macam kalau nak memiliki mesin ini, nak memiliki glider ni untuk sendiri, personal use. Okey. Apa biasa kosnya kita tengok? Okey, macam para motor ni macam kita beli kereta. Ada ke Toyota, ada Vios, ada Ferrari, ada Lamborghini kan. So dia macam glider So on average, glider average kita kira average 10,000 lah. Glider saja. Mesin saja kalau macam solo punya dalam 20,000. Ada tengok range dia, ada yang mahal, yang murah. Tengoklah. Kalau Toyota murah lah. Bukan naik Ferrari mahal sikit. Macam gitulah. Kalau macam tandem set macam trike yang semalam kita tengok tu kan, itu dalam 80,000 lah. Satu set. Banyak jenis dan dia ada yang untuk engine, ada yang foot launch dengan Trike. Ni trike-nya. Trike. Ada engine besar, engine kecil, nak custom macam mana. Jadi semua is very subjektif lah kan. Tapi sebenarnya kalau nak cuba, kalau tak mampu boleh je beli second hand kan. Second bawah 10,000 boleh dapat. Ya. Tapi kena adalah kriteria pemilihan kualiti dia. Betul. Macam kereta kan. Betul. Kena pandai pilih. Lagi satu, antara kelebihan dia kalau nak beli tak ada modal besar, boleh join kelab macam SPC. Betul. Join kita orang. Okey, satu lagi. Bila kita cakap biasanya bila kita dah master, kita dah tahu nak manage, nak maneuver, nak control mesin ni, para motor ni, biasanya dia juga akan buka ruang untuk macam sumber pendapatan. Macam Kimi sendiri macam mana? Daripada suka-suka sampai ada lesen berapa sekarang ni? Saya instructor. Instructor. Macam mana boleh sampai ke tahap tu? Apa stage dia? Okey, first of all kita kena ada minat lah. Macam saya memang saya ada pekerjaan tetap sendiri tapi dah suka minat terbang ni kan. Jadi saya jual glider, saya mengajar orang, saya bawa tandem services. Orang mak terbang saya bawa tandem kan. Lepas tu saya pun ada issue lesen untuk paragliding lah. Jadi dia it can make money. Actually make good money actually. Kalau biasanya untuk kos saya contoh anda kata saya nak belajar secara proper dengan instructor kan. Entry cost tu biasa berapa? Kita panggil basic cost. Basic cost. Basic cost biasa dalam 3,500 lah. 3,500. So dah 3,500 kita akan ajar ground handling, meteor, lepas tu machine dengan kiting lah semua. Teori for 3,500 lah. Oh, tapi maksudnya dia banyaklah lagi fasa peringkat dia. Banyak fasa dia. Tapi bila kita dah betul-betul mencuburi bidang yang kita minat ni, apa jumlah ataupun angka yang boleh kita bayangkan? Dan biasanya orang-orang macam mana yang join ni, yang belajar? Okey, macam theoretically macam banyak orang cakap ni sport ni untuk raba-rada tapi tak betul. Macam ni bukan sukan golongan atas bukan atas. Kalau macam kita lomba juga ada yang low end, high end. Jadi kalau dia datang join kita orang, kita boleh adjustkan macam mana. Katakan nak kalau macam tak cukup wang duit ke apa, kita boleh main yang low end punya. Lepas tu kita sama-sama kita bantu membantu. Kita boleh pakai kawan-kawan punya macam mana. Tapi dia pendek kata di mana ada minat tu adalah ada cara dan kemauan. Okey. Terima kasih Kimi datang perkongsian tersebut. Saya pun sebenarnya macam mana boleh kan. Tapi tak apa. Biasalah petang-petang waktu macam ini, petang biasanya untuk fly adalah waktu yang sesuai para motor. Betul. Untuk belajar kiting tadi pagi hingga tengah hari. Dia kiting basically kenapa pagi tengah hari panas, nanti kita pun exhausted kan. So kalau dia penting ada angin kuat. Okey. Teknik kita tak masuk lagi haba gelombang panas Itu kalau nak belajar tahu lebih lanjut kenalah
belajar proper dengan instruktor ataupun boleh cari Kimi. Kalau orang nak belajar macam mana Kimi? Ada kontak SPC nanti akan arrange lah. Katakan nak belajar, kita akan buat kelas. Mungkin kita set date, kita akan arrange. Menarik sebenarnya. Ya. Okey, terima kasih banyak Kimi. Thank you so much. Sama-sama. Kita kena rehat seketika sebab sekarang ni hujan dah rintik-rintik, waktu untuk berehat lah. Okey, betul. Kita nak fly lepas nanti petang nanti dah tak ada hujan. Hujan tak boleh terbang. Itulah sikit. Pasal kalau kita cloth kan, kita macam kain, bukannya fixed wing. Betul. Tapi kalau nak terbang time hujan ni seronok terbang atas katil lah pagi. Okey, baik, terima kasih. Okey. Itu saja Awani Pagi. Anda boleh dapatkan semua maklumat ni, anda boleh pergi ke Facebook FB page. FB page. SPC. 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 Southern Paramotor Club, sukan yang mempunyai potensi Club. yang banyak. Kelab Sukan Udara Paramotor Southern. Itu bahasa Melayu dia. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya nak mandi. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Saya sekarang berada di laman ekstrim Pasir Gudang. Kalau tadi kita dah bercerita mengenai sukan paramotor ni, tapi sebenarnya kita nak tahu macam mana sukan paramotor ni boleh bermula. Dan sebenarnya sukan paramotor ni kalau di selatan ni dia bermula digerakkan oleh SPC. SPC ni apa? Bukan spesies tapi Southern Paramotor Club. Okey, dan untuk bercakap lebih lanjut saya rasa saya kena tanya dengan orang kuat dia lah. Ni Nelly Zaidi, Presiden SPC. Okey, Nelly, thank you so much. First of all, macam mana sebenarnya boleh wujudnya kelab sukan pemotoran SPC ni dekat Johor? Okey, Hakim, terima kasih. So, bermulanya kita berdaftar dengan Majlis berdaftar dengan Putrajaya Sukan Malaysia pada tahun 2019. Tapi sebelum kita daftarkan dulu, kita dah bersama-sama dengan ahli-ahli yang ada sekarang. Kita beraktiviti bersama di luar Johor kan. Lepas tu timbul satu idea di mana kita rasa kena tubuhkan satu platform untuk kita lebih kata orang proper lah. So itulah idea yang kita mulanya SPC. Macam tu. Okey, SPC ni apa antara aktiviti SPC? Sebab salah satunya inilah yang memberi ruang kepada saya sendiri dapat cuba, dan ada beberapa orang kameraman kita di sebalik kamera ni pun dapat cuba kiting. So itu apa lagi antara aktiviti yang dibuat di bawah SPC ni? Okey, Hakim. So kita dengan adanya kelab macam ni, jadi kita boleh approach agensi-agensi kerajaan. Kita boleh buat aktiviti yang kata orang boleh support dia orang punya program. Contoh 2019 tahun lepas kita bersama-sama dengan MJB berkolaborasi untuk menjayakan Hari Merdeka 21 Ogos. Okey. So yang terbang dulu tu kat Johor Bahru Bangsa Merdeka tu SPC ya? Ya.
di dataran Johor Bahru. Jadi selain daripada itu, kita pun ada buat sedikit program bersama komuniti-komuniti di Batu Pahat, di Melaka. So kita akan galakkan lagi lah untuk kita buat aktiviti yang lebih untuk komuniti boleh join ke kita sama-sama. Cakap mengenai komuniti boleh join ni, kita maksud ini pengembangan bukan hanya sukan para motor ni hanya untuk para ahli atau penggiat dia dalam SPC saja, tapi dia boleh jadi it could be more than that lah. Jadi macam Nelly sendiri, macam mana Nelly lihat potensi sukan para motor ni dengan adanya SPC yang membolehkan, sebuah kelab yang membolehkan pelbagai aktiviti dilakukan. Potensi pengembangan SPC ni, adakah ia hanya sekadar untuk orang tengok dan rasa teruja ataupun dia lebih daripada itu sebenarnya? Okey. Kita sebenarnya nak approach golongan muda ni supaya dia lebih, kata orang, membina jati diri dia orang dengan cuba sesuatu perkara yang kata orang bukan ekstrim tapi adventure lah nak cakap. Adventure. Okay. Kalau ekstrim tu dah macam ni sangat kan. Betul. Adventure gerun pula dengar. So bila macam tu mungkin dengan bila berada di udara, tak semua saya rasa kita berpeluang macam tu. Hakim. So bila kita boleh challenge kita punya jati diri untuk melakukan benda-benda yang kata orang adventure lah macam tu. Okey. Sebenarnya kalau anda tengah lihat ni, tanya kat belakang ni apa kan, mungkin terganggu ke apa, kat belakang ni sebenarnya diorang sedang proses kiting kan? Kiting. Belajar kiting. Nak belajar ground control, glider tu ataupun control payung terjun ni lah. Wing lah. Wing dia. Tapi kita akan masuk kepada part belajar cara nak buat dan macam mana sebenarnya dia boleh bagi side income, itu semua dalam episod kemudian. Tapi kali ni kita nak fokus kepada apa yang ada kat sini dulu. Okey Nelly, tadi penasihat SPC Dato' Khalil ada menyatakan bahawa sukan para motor ni bukan hanya sekadar sukan semata-mata, tapi dia ada fungsi dalam usaha menyelamat ataupun misi SAR. Jadi mungkin boleh Nelly explain sikit, cerita apa usaha ataupun kerjasama yang ada dan macam mana sebenarnya yang dikatakan boleh turut serta dalam misi search and rescue ni. Baik. Ini bermula idea pun dari Datuk sendiri, Datuk Khalil. Datuk Khalil sendiri, di mana dia boleh lihat potensi pada motor ni untuk membantu kita punya penguatkuasa dan juga ahli-ahli penyelamat kita untuk buat search and rescue. Contoh kalau kita berada di kawasan hutan ataupun kawasan yang perlukan low altitude, saya rasa helikopter ataupun benda-benda lain susah. Ada view tu susah untuk kita sebab dia helikopter dia lebih tinggi. Lebih tinggi, ya. Kalau rendah sikit, macam pada motor kita boleh fly rendah dan kita boleh lebih angle kita lebih tajam lah untuk detect objek-objek yang ada di kawasan itu. Apa kelebihan dia selain, maksudnya dia boleh terbang serendah 100 kaki dan stabil? Ya, boleh. Itu tak ada masalah. Cuma kita kena tengok muka bumi lah. So kita punya ada yalah, bila faktor angin ke apa kita kena tengok juga. Kiralah. Tapi antara kelebihan dia adalah sebab boleh mengawal, sebab ada enjin thrust yang menggerakkan dia dan payung tu untuk terus mengapung dan mengawal pergerakan manuver. Okey. Macam mana setakat ni, ada latihan dengan badan pihak berkuasa ke, pihak berkuasa lain ke, contoh dengan bomba ke, mungkin ada latihan bersama? Okey, so kita ID Datuk sendiri kita akan bekerjasama dengan bomba, jawatan penyelamat untuk melatih beberapa anggota bomba sendiri untuk buat kita punya search and rescue punya aktiviti lah. Maksud macam tu. So so far latihan akan dilakukan dalam masa terdekat ni. Dia orang akan tengok macam mana dan kalau sesuai kita boleh access suplemen ni lah untuk bantu search and rescue tu sendiri. Banyak sebab kita terfikir kadang sebuah sukan tu sebenarnya boleh digunakan sebagai tools untuk menyelamat. Ya, alhamdulillah. So nampaknya pasukan bomba sendiri berminat untuk tengok dari angle ni lah. Untuk sukan ni kalau boleh kita approach pada SAR, kita mungkin implement benda tu. Banyak lagi potensi sukan para motor ni sebenarnya. Apa lagi yang mungkin yang kita melihat kepada kemungkinan untuk explore, maksudnya mungkin nak merakyatkan sukan ni lagi ke? InsyaAllah itu yang kita objektif SPC ni sebenarnya.
kita akan tengok beberapa angle lagi untuk kita merayakan. Maksudnya sama-sama komuniti ini untuk beraktiviti dengan para motor dan mungkin boleh adapt dengan diorang punya aktiviti apa. Kita boleh ni. So lagi satu kita boleh buat promosi program-program Jabatan Kerajaan mungkin. Itu yang kita boleh idea-idea yang kita boleh buat lah sebenarnya. Satu lagi mungkin yang kat luar tu hanya melihat kepada keterujaan, melihat payung ataupun glider ni terbang naik turun, tapi sebenarnya sebab saya kena kongsi sikit pengalaman ni sebab bila kita naik tu sebenarnya kita dapat rasa ni sebab saya personal experience lah kan, sebab kita dah pernah naik kan. Ya, betul. Dia punya bird eye view tu kita nampak kedudukan sebuah kawasan tu. Kalau di pantai lagi cantik kan. Betul. Ini antara lokasi tempatnya adalah di pantai juga untuk kita main sukan paramotor ni. Dan dia juga sebagai sukan rekreasi yang leisure yang orang boleh orang kata apa enjoy berada di udara. Betul. Tak bayar tiket, tak payah beli tiket kapal terbang. Betul. Jadi okey, terima kasih saudara Nelly Zaidi, Presiden SPC sikit sebanyak berkongsi mengenai sukan SPC sukan paramotor ni dan bagaimana SPC Southern Paramotor Club ini menerajui pengembangan. InsyaAllah kita harap satu hari nanti sukan ni dapat dikembangkan lagi di masa hadapan. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Baik. Okey, sekian saja. Jumpa di udara. Kita jumpa. Ini kan playground kita udara ni. Okey. Sekian saja pada pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.